Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina abwabal ilmi, Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Bulan ni kita dapat sambung bacaan kitab Aqidatun Najin kita, ke surat yang ke-73 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun tanda wajib benar mereka itu. Ya. Tanda wajib benar mereka itu, ya, wa amma burhan wujuba sadaqahum alaihi wassalatu wassalam, ya. Tanda wajib benar mereka itu alaihi wassalatu wassalam, maka kerana bahawasanya mereka itu, jikalau tiada benar mereka itu, nescaya lazimlah dusta pada khabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mana tak wajib benar pada Nabi SAW, lazimlah membohong. Maka lazimlah pendustaan, pembohongan pada khabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana nabi-nabi ni dia bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Mana Quran tak betul? Kalau nabi tak benar. Jadi Al-Quran ni tadi tak payah nak tabayun dah. Al-Quran ni datang saja ayat Allah Ta'ala atas kita, tak payah nak tabayun dah. Memang benar. Memang benar. Hak yang nak kena tabayun ni, hak yang kalam yang datang dari mulut kita ni nak kena tabayun. Sebab itu dalam Quran, apabila datang khabar daripada orang-orang fasik. Siapa fasik? Kita fasik. Kita fasik lah. Fasik ni, takrif fasik orang yang mengekalkan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil banyak. Kan? Dosa kecil banyak lah. Antara dosa kecil tu mengekalkan tengok televisyen. Kan? Tu dosa kecil lah. Sebab hukum memandang aurat ni dosa. Dia bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau dah 40 tahun, 40 tahun tengok berita, macam 40 tahun tengok berita, habis dia tak adil lah dosa kecil, dia jadi dosa besar lah. Faqilan fasara jabalan, kata Syekh Arab. Sikit-sikit dalam lama jadi bukit. Bagi kita tengok TV 3 jam, taubat sekejap, kan? Mengaji sejam, tidur setengah jam. Dia tak masuk lah. Kerana membenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka itu. Allah telah benarkan, yang mana Nabi-Nabi ni dia bercakap bukan daripada hawa nafsu dia. Mereka bercakap dengan wahyu daripada Allah. Jadi wajib Nabi ni bersifat benar. Wajib Nabi bersifat benar. Jadi Nabi ni tak bohong. Apa yang Nabi cakap tak bohong. Apa Nabi khabar kepada kita 1438. Tahun ni 1438 kan? 1438 ke 1437? Nak kurang setahun tak? 38. 1438. 1400 tahun Nabi dah tinggalkan kita. Apa yang Nabi sebut pada 1400 tahun 1438 dulu berlaku sekarang. Segi akal manusia boleh jangkau tak? Segi akal tak boleh jangkau. Peristiwa yang akan berlaku 1438 tahun.
Maka ni yang mengatakan, membenarkan, menguatkan lagi dalil bahawa Nabi ni bukan bercakap dengan hawa nafsu. Melainkan Nabi ni tadi adalah berkata-kata dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun. Dan Al-Quran itu diceritakan perkara kisah-kisah yang sebelum kelahiran Nabi. Sebelum lahir Nabi, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Musa. Bukannya setahun 2 tahun, ribu tahun. Maka diceritakan Nabi seorang manusia tak boleh jangkau. Ini yang dikatakan mukjizat. Dan Nabi itu dilahirkan ummi. Ummi ni tak kerti baca, tak kerti tulis. Tak kerti baca, tak kerti tulis. Tak kerti baca, tak kerti tulis. Maknanya nak reka tak boleh, tulis pun tak pandai, baca pun tak pandai. Sebab di antara jalan pengetahuan itu dengan pembacaan. Ini Al-Quran hebat ya. Walaupun kita tak boleh cakap Arab, tapi kita boleh baca Arab. Betul tak? Kita mana boleh cakap Arab? Pergi umrah, anak ente unta. Beli barang halal haram. Punyanya kita tak boleh cakap Arab. Dan ramainya orang Melayu pergi Mekah, sampai orang Mekah boleh cakap Melayu. Tengok yang jual di Masjidil Haram, dia orang tak boleh cakap India, dia orang tak boleh cakap Cina. Dia orang fasih cakap Melayu. Makna nak tunjuk ramainya orang kita pergi umrah, sampai dia orang boleh berbahasa Melayu. Hebatnya Al-Quran. Kita tak boleh cakap Arab, tapi kita boleh baca Arab. Yang ni perbezaan Al-Quran dan yang lain. Kita tak boleh cakap Cina. Boleh baca surat khabar Cina? Tak boleh. Ini beza. Nak boleh baca surat khabar Cina, kena pandai cakap Cina. Tak boleh cakap Arab. Tapi boleh baca Al-Quran dan sedap serta fasih pula, dengan tajwid, dengan taranum sekali. Inilah katakan Al-Quran ini satu mukjizat. Tapi orang tak percaya yang Quran itu satu mukjizat. Itu di antara rukun iman itu adalah beriman dengan segala kitab. Benar je, kerana telah diakui kebenarannya oleh Allah dengan mukjizat yang menepati pada tempat firman Allah Subhanahu Wa Taala, telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripadaku. Nabi ni tak pernah membohong. Sidik Nabi, benar Nabi. Kita nama sidik tapi membohong juga. Saya tak membohong ustaz. Betul. Imam Bukhari ke, dia nak ambil hadis, dia tengok orang yang dia nak ambil hadis tadi, dia bohong unta. Bohong unta macam mana? Dia ambil pasir letak dalam jubah, maka unta ingat yang tu makanan, lalu unta ikut dia. Maka kata Imam Bukhari, kalau dia boleh tipu unta, tentu dia boleh tipu aku. Macam kita tipu kucing, betul tak? Betul tak? Kalau kita boleh tipu kucing, tentu boleh tipu mak kucing. Tentu boleh tipu tuan punya kucing. Sebab tabiat menipu itu ada dekat kita. Betul tak? Lepas tu bila sampai kat Rablah, polis tanya, pakai lain enggak? Dia nak bohong kan? Nampak? Sebab dah biasa bohong. Kita memang ahlul kadab nama dia. Ahli pembohong. Sebab apa? Sebab kita bukan orang yang sidik. Sebab itu Imam Ahmad Ibn Hanbal, ia berdoa pada Allah, ya dalil al-huyara, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, dullani ila tariqis sadikin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, tunjukkan olehmu akan daku kepada jalan orang-orang yang benar. Dan jadikan aku di kalangan orang yang saleh. Baik.
Lepas tu kita nak bersyukurlah. Ya. Inilah dalil benar bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam pada dakwa mereka itu akan risalah. Ya. Dia kata Nabi manusia, dia kata. Nabi reka. Tu orang kafir cuba buat Quran tapi tak boleh pergi, dia tak syong. Kalam Allah ni dia cukup semua. Ya. Betul, kalam Tuhan tak berubah. Kalam Allah tak berubah. Jadi hukum Islam ni tak berubah. Sampailah bila-bila pun tak berubah hukum Islam. Tapi orang ni kadang-kadang dia tak nampak. Dia ubah hukum munakahat. Nampak tak? Dia ubah. Dia ubah hukum muamalat. Dia ubah hukum jina. Ibadat dia tak pernah ubah. Siapa pernah ubah sembahyang maghrib 3 rakaat? Tak ada. Tak ubah. Dia tak ubah, dia takkan ubah. Sebab ibadat ni tak kacau orang. Sendiri-sendiri, nafsi-nafsi dia kata. Dia tak ubah. Dia yakin 100% tentang ibadat Islam. Ni dia dikatakan Islam itu. Ya. Betul orang ni kalau babi dia ikut Quran. Tak boleh babi, dalam Quran kata haram. Tutup aurat dia tak ikut Quran. Kenapa pula? Tak boleh, zaman ini panas ni macam ni kan. Kahwin dalam Islam tak ikut Quran. Ada orang kata ustaz tak boleh bandingkan babi dengan kahwin, kata. Babi pun dalam Quran. Kan? Munakahat Islam dalam Quran, jinayat ada dalam Quran. Kenapa bab khinzir ini, bab babi kita boleh patuh? Haram, ni jangan makan ni coklat ni tak boleh makan. Coklat ini ada lemak babi. Ni jangan makan yang ni, kasut ni ada kulit babi. Nampak tak? Kita jaga sungguh masalah babi. Nampak tak? Tetapi yang tu pun daripada Al-Quran. Kewajipan menutup aurat juga daripada Quran. Baru ni orang tanya saya pasal niqab, purdah. Ustaz, kalau ikut mazhab Syafi'i apa hukum? Wajib. Kaul yang muktamad, kaul yang asah, kaul yang kuat, wajib perempuan pakai niqab. Ini mazhab Syafi'i. Ada kaul dhaif yang mengatakan tak payah pakai. Bab niqab kita tak ikut kaul kuat. Bab lain kita bertegah. Nampak? Tapi mazhab Hambali, Maliki, Hanafi tak mewajibkan, cuma sunat. Selagi tidak mendatangkan sekarang ni mana tak fitnah? Nampak? Sekarang ni zaman kita yang disebut tentang zaman fitnah. Itu dia. Tapi kita tutup aurat zahir batin. Aurat kita tutup, batin kita juga tutup segala aurat. Aurat ni apa? Makna aurat itu aib, kecelaan. Lepas tu orang yang besok di akhirat dibuka aib oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam dunia ni suruh tutup aurat, tutup aib. Maka telanjang itu satu aib. Betul dia yaumul mahsyar, maka orang yang dibangunkan dalam keadaan yang telanjang adalah orang yang diaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak telanjang, sahabat tak telanjang, aulia tidak telanjang. Kekasih-kekasih Allah tidak telanjang. Ulama-ulama yang diredai oleh Allah tidak telanjang. Selain mereka yang berdosa kepada Allah, bangun besok di yaumul mahsyar dalam keadaan telanjang. Ini satu aib, satu kehinaan. Itu kita kena jaga-jaga. Aku ni bangun besok telanjang tak telanjang. Tapi kita tak pernah fikir telanjang-telanjang pergilah, semua orang telanjang, apa salah kita? Mana pernah fikir? Pernah fikir tak? Tak pernah fikir. Kita tak pernah fikir aku bangun besok telanjang ke ada baju.
Aku bangun besok di awal masyar, dapat kesalam daripada Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita tak pernah fikir yang tu. Kita tak pernah fikir. Sebab tak ada dalam benak kepala otak kita, tidak ada dalam kotak fikiran kita. Kotak fikiran kita terhenti di dunia. Kotak fikiran kita tidak pergi kepada akhirat. Maka kita fikir barang yang duduk dalam dunia. Ini jadi masalah. Itu dia ibaratkan dunia ni macam perempuan cantik. Perempuan cantik. Cantik, muda pula lagi. Muda pula tu seksi pula lagi. Siapa orang jantan yang tengok perempuan cantik, muda, seksi, tak paling? Siapa dia dalam surau ni? Angkat tangan. Tak berani. Saya pun tak angkat tangan sebab saya tak berani. Maknanya diibaratkan dunia ni macam tu. Jatuh sama ada orang alim jatuh, orang jahil jatuh, semua masyarakat jatuh, melainkan orang yang ada mata hati. Mata hatinya tidak dibutakan oleh selamat dia. Baik. Yang ni kita kena buat ni muhasabah. Kita jangan ingat kita betul, tuan-tuan. Saya cadangkan tuan-tuan ni buat satu buku. Buku apa? Sebulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Buku apa? Buku tulis itu apa salah ayah, apa salah saya. Siapa komen? Anak kita dengan isteri kita komen. Jangan bubuh nama. Yang ni komen isteri kita, jangan bubuh nama. Isteri kita komen, abang kedekut tak hidup masin, abang pemarah, abang ini. Yang komen tu kita tak tahu. Jangan bubuh kata isteri, jangan. Baru kita tahu salah kita. Kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Supaya kita tahu apa salah kita ingat kita betul saja. Kena buat. Ini keegoan kita. Kita tak boleh orang tegur kita. Lagi-lagi apabila orang yang di bawah kita tegur kita, tak boleh. Isteri kita tegur kita, anak kita tegur kita, tak boleh. Bila tak boleh, ini yang Nabi cakap. Apa dia? Orang yang ada sebesar zarah kibriya, sombong dan walaupun sebesar zarah, Allah tolak segala amalannya. Kita cek, kita ada tak kibriya, kita ada tak sombong, kita ada tak riak, kita ada tak kibir. Kalau ada, Allah tolak amalan kita. Hari-hari beramal dalam keadaan kita ni kibir, sombong, sombong. Maka terkeluarnya iblis daripada surga sebab sombonglah. Baik. Akhirat ni susah, bukan senang akhirat. Dan pada barang yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah. Maknanya barang yang disampaikan oleh Nabi adalah daripada Allah. Jangan bertikai lah. Jangan bertikai Quran. Betul nak tahu iman kita tidak iman kita ni, macam mana kita menerima akan perintah Allah. Apa perasaan kita menerima perintah Allah? Ni kat situ iman kita ukuran. Terima semayang, macam mana kita terima semayang? Kita terima tentang aurat, macam mana terima tentang aurat? Kita terima riba, macam mana? Macam kita dah beli rumah dulu dalam keadaan riba, menyesal tak menyesal? Berapa puluh tahun? 20 tahun. Menangis tak kita 20 tahun? Macam sekarang tak apalah, ada perbankan Islam. Jangan masuk bab syubhat. Masuk bab syubhat, mana yang tak berkait dengan bank negara? Cuba bagi tahu. Hak Islamik ke hak yang konvensional pun, mana tak berkait dengan bank negara?
Bank negara, mana bank yang tak berkait dengan bank dunia? Bagi tahu tentang syubhat. Dah tak ada jalan lah. Cuma ada perbankan Islam, maka ini laluannya. Guna pakailah. Itulah. InsyaAllah. Untuk kita beli rumah dulu. Itu yang kita pesan dulu. Kalau sampai dulu yang kita beli rumah, sekarang tak mampu dah, tak boleh nak patah balik. Nak patah balik, nak pergi ke convert kepada perbankan Islam, modal dia tinggi lagi. Tak boleh dah lah. Yang kita tak mampu, maka jalan dia apa? Taubat. Kalau tuan-tuan mampu jual rumah tu, cantik lagi cantik. Ya, baik. Macam baru ni orang tanya saya tentang PT-PTN. Ustaz, PT-PTN betul ke aku sebut ni? Ustaz, PT-PTN ni ada riba tak? Ada? Kami ni anak orang susah macam mana Ustaz? Ada jalan lain tak? Usaha dulu. Bagi zakat cantas. Contoh sekarang nak pergi Mesir pun zakat cantas. Pergi sendiri. Selagi tak dapat jahidan, tak dapat asnaf, tak dapat zakat, tak dapat. Tu syarat baru. Syarat nak terima zakat untuk fisabilillah kena jahidan. Tak jahidan tak cukup syarat. Tu syarat baru. Tentang jumpa dalam kitab fiqh itu tak? Yang pelik dia ngaji Azhar dia kena tu, medik tak kena. Syariah tak kena, syariah kena, usuluddin kena, medik tak ada syarat, tak payah jahidan. Kerana medik membantu bangsa. Syariah menghuru-harakan masyarakat. Faham Islam, huru-hara. Itu dia. Ini nak akhir zaman. Ni akhir zaman ni tuan-tuan. Dia bercakap ni akhir zaman. Akhir zaman. Ada jalan tak? Ada jalan lain tak? Tak ada jalan lain dah. Yang tu ruang untuk kita mengaji. Yang ni dikatakan masuk dalam bab darah dengan tu. Dah tak ada jalan. Dah terpaksa. Baik. Tapi selagi ada jalan, wajib ikhtiyari. Wajib. Ustaz, kalau saya tak mengaji Ustaz, keluarga saya begini. Segi akalnya. Yang tu jalan dia. Yang tu jalan dia. Tapi kalau tuan-tuan kuat, tak ada masalah. Saya tak mampu, PT-PTN pun riba, saya tak mau masuk universiti. Elok lagi, elok. Alang-alang bodoh, biar bodoh sampai lengan, dia kata. Istilah baru pula. Sekarang biawak hidup tak boleh dah, kan? Semua istilah-istilah binatang ni tak boleh. Nak dihapus, minta dihapuskan, kan? Ada. Dah. Nak buat macam mana? Zaman ni zaman penindasan. Zaman penindasan. Penindasan sekarang sudut keduniaan, sudut akhirat belum tertindas lagi. Akhirat, kita nak semayang, alhamdulillah. Nak pakai serban, alhamdulillah lagi. Cuma kita ni tertindas dalam nak menegakkan akan hukum hakam Islam. Nak tegakkan RU 355 tak boleh. Contoh muka kerut pasal apa? Nak azan masih boleh lagi. Nak pakai serban masih boleh lagi. Kita tak dapat tentangan lagi. Alhamdulillah. Kita pakai serban, ada halangan tak? Tak ada halangan. Tu yang tuan-tuan tak pakai tu. Dia nak ada mujahadah bergedok, biar seronok kata. FRU datang baru seronok kata pakai serban. Sampai kiamat lah. Nak buat macam mana kan? Nak tunggu ada halangan dulu baru syok dia kata beramal.
Baru syok dia kata. Datang FRU, pakai serban, FRU datang. Azan, FRU datang. Ui, tak ada kerja lain ke FRU. Dia pun ada rumah juga. Baik. Kita nak syukurlah dengan Allah. Sebab kita dapat Islam dalam keadaan yang tenang. Jadi macam mana ni? Itu ulama anjur kepada kita. Amantu billahi wa bi rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tinggal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'an imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Jangan tinggal. Apa yang Rasulullah pesan kepada sahabat? Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal. Benda-benda ini yang menguatkan akidah, yang mengukuhkan jiwa kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Ni dia. Ulama dulu mereka kuat apabila mereka hampir dengan Allah, bukan dengan kekuatan ilmu. Mereka kuat tu apabila mereka hampir dengan Allah. Lepas tu jaga Allah, nasaya Allah jaga kita. Itu kemarin saya di sekolah, saya buat satu buku. Saya tanya pelajar-pelajar saya semua nak jadi apa. Seorang pun tak tulis nak jadi ulama. Semua tulis nak jadi orang soleh, nak jadi anak soleh, nak jadi hamba soleh. Mula-mula saya tak terfikir kenapa murid saya dia tak tulis nak jadi ulama. Ada tulis kata saya nak jadi kekasih Allah. Saya kebanyakan tulis saya nak jadi orang soleh. Seorang pun tak tulis nak jadi ulama. Mula saya pelik juga. Balik rumah fikir. Fikir. Betul juga budak-budak ni. Pasal apa betul? Ulama ada masuk dalam neraka tak? Ada tak? Ada. Orang soleh ada masuk dalam neraka tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak hadis orang soleh dicampakkan dalam neraka? Ada tak? Kata bijak budak-budak ni. Dia cari satu benda yang tak boleh masukkan dia orang ni ke dalam neraka Allah. Jadi orang soleh, dapat jadi ulama, bonus. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha ni ke orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni nak dapat keredaan Allah. Bila Allah redha, tempatnya dalam syurga salah sekali mata pula. Banyak sangat. Saya tak boleh pakai double layer tu macam jalan atas bulan. Pernah buat sekali tu masuk longkang aku. Ingat longkang jauh pun dekat dah. Tuan-tuan boleh pakai double layer. Ni kadang-kadang setengah orang Allah bagi dia macam ni, dia tak bagi kat orang lain. Ustaz apa tak pakai double layer? Payah tukar masuk. Tak boleh. Pernah masuk longkang. Jadi kalau masuk longkang 2 kali, nama dia bodoh. Ni kalam guru saya ni. Jika kesilapan itu berlaku atas kamu, itu nama dia kesilapan. Silap. Tapi jika kesilapan yang sama itu berlaku atas kamu, itu namanya kejahilan. Bodohlah. Lubang yang sama masuk 2 kali. Lubang tu dulu masuk dah, besok datang terjun lagi. Tu nama dia bodoh. Orang Arab panggil jahil. Orang putih panggil stupid. Orang Jawa panggil goblok. Tu ya. Makna satu. Makna satu. Maknanya tak tahu. Tu dah. Kerana bahawasanya burhan ini hanya sanya menunjukkan ia atas demikian itu seperti barang yang telah lalu. Dan katanya maka kerana bahawasanya mereka itu hingga akhirnya
Bermula takrir dalil ini bahawa engkau kata, jikalau tiada benar mereka itu, nescaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Ya, kalau Nabi-Nabi tak sidik, dustalah pada khabar Allah. Tetapi dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil kalam Allah itu dusta, tidak benar. Ya. Maka mustahil pula pada yang tiada benar mereka itu. Jika kalam itu benar, yang menyampaikan kalam itu juga percayalah tuan-tuan. Takkan tak percaya? Siapa yang amal sunnahku, zaman orang nak tinggalkan sunnah aku, menyamai dengan 100 kali mati syahid. Tuan-tuan tak percaya ke? Tuan-tuan, tak betul zaman orang nak tinggalkan. Cuba kita kira dalam surau kita, berapa orang yang pakai serban? Wah, mana ramai tak apa? Dah mula nak hilang lah. Dah mula nak hilang lah. Yang pakai ni tinggal orang yang tua-tua. Cikgu tua, aku tua, mak tua juga. Kalau yang tua ni habis tak? Habis lah. Surah hitam terus lah. Hitam dengan sunnah. Dah tak ada dah. Zaman ni yang Nabi cakap, umat aku akan tinggalkan sunnah aku sedikit demi sedikit. Ni cakap. Dulu ramai tak orang pakai sorban? Tuan-tuan kena patah balik. Dulu kalau orang mengaji ni, ramai orang amal sunnah Nabi. Ramai orang. Sekarang ramai orang tinggal. Tapi dia kata, saya sayang Nabi, tapi saya tak ikut Nabi. Saya cuma sayang aja. Saya sayang Nabi, tapi saya tak ikut Nabi. Macam budak-budak, dia tengok pelakon Korea, macam orang sawan. Sebab dia kasih pelakon Korea, lalu dia ikut Korea. Dia ikut cermin mata Korea, dia ikut potongan rambut Korea, dia ikut baju Korea, dia ikut kencing tak basuh Korea, dia pun tak basuh. Sebab nak Korea. Balik kampung, rupa Banjar sekencan. Ingat Korea, rupa Banjar. Banjar, kulaan. Hikam hendak ke mana? Alahai, Banjar, hikam Banjar rupanya. Baik tuan-tuan. Katanya, Masya Allah, jikalau benar mereka itu, artinya bahawa berdusta oleh mereka itu. Ya. Kerana bahawasanya tiada wasitah di antara dusta dan antara benar. Ya. Kat situ. Maka mustahil pula tiada benar mereka itu. Dan apabila mustahil tiada benar mereka itu, sabitlah benar mereka itu. Jika mustahil dusta, maka tetap benar. Dan iaitulah yang dituntut. Itulah yang dituntut, iaitu perkara yang wajib atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para anbiya, iaitu bersifat syirik. Katanya, wallahu alam. Kat itu akidah Najin. Ya, setengah jam. Tak sampai pun setengah jam. Ngaji ni memang sekejap. Tuan-tuan rasa lama. Rasa macam dah sehari semalam lah. Nak masuk syurga memanglah. Macam apa perasaan duduk dalam taman syurga tuan-tuan? Letih tak? Agak-agak layak tak duduk taman syurga di akhirat? Orang duduk taman syurga seronok. Kita duduk taman syurga melepik. Rasa Ustaz nak berhenti bila lah? Cilaka betul Ustaz. Kan Nabi kata majlis ilmu ni ibarat taman-taman syurga. Kalau dalam dunia kita tak seronok nak duduk dalam taman syurga, bagaimana kita layak untuk duduk dalam taman syurga di akhirat? Sebab itu Nabi suruh kita cari taman syurga, supaya kita biasakan diri kita dalam taman-taman syurga di dalam
Dunia, supaya kita layak ni besok ni. Untuk duduk dalam taman syurga di akhirat. Betul, taman syurga ni susah. Syaitan datang, syaitan halau, syaitan halang. Daripada rumah lagi halang, sampai surau halang lagi. Na'udzubillah. Dah sampai dalam surau halang lagi. Jangan bagi pandai. Pandai besok susah. Tahu yang riba ni haram, nanti susah. Tahu yang ni kalau kahwin jangan macam ni. Allahu Akbar, tuan-tuan, Masya Allah. Sekarang tak kira dah. Orang tak kira. Orang tak buat sanding, tapi buat pelamin. Baru ni kecoh, pengantin cium mulut depan Pak Imam. Tuan-tuan, ni nak beritahu, tuan-tuan kahwinkan anak, jangan anak kita cium pengantin perempuan depan khaliat ramai. Haram hukum dia. Cium pipi tak? Maka ada ulama mengatakan cium pipi pun haram dia khaliat ramai. Baru ni keluar pula cium mulut. Tak betul Nabi cakap besok umat aku akan ikut Yahudi sedikit demi sedikit, walaupun masuk dalam lubang biawak Yahudi cari. Tak ini. Hak yang cium mulut ni orang Melayu ke? Ya, kita jangan ambil Islam dulu. Orang Melayu ke? Orang kafir? Orang kafir. Tuan-tuan, kalau Kristian lepas apa tu, siapa tu yang tengah-tengah tu, kita tahu naib dia apa? Padri dia. Maka sahlah kamu suami isteri. Betul dia buat apa? Cium. Orang kita pun buat. Bila Tuan Naib cakap sah, cium. Betul lah. Nabi cakap tu, besok umat aku akan ikut Yahudi, akan ikut Nasara sedikit demi sedikit. Tapi orang tolak awal-awal. Ustaz tak boleh cakap macam ni Ustaz. Benda tu berlaku. Pelan dia berlaku di hadapan mata kita sendiri. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Sebab kita masih ada lagi anak kita yang belum kita kahwinkan. Kalau paling cantik lah tuan-tuan, anak kita kalau kahwin duduk dalam rumah. Pengantin perempuan ni duduk dalam rumah, jangan bagi keluar. Saya pun ada buat kesilapan juga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dia keluar jumpa tetamu. InsyaAllah tuan-tuan, anak yang keempat ni InsyaAllah dia tak keluar rumah. Kita manusia bukan malaikat. Dia tak keluar rumah. Nak tengok anak perempuan aku masuk dalam. Tak mau masuk sudah. Tu susah sangat. Tanya mana pengantin? Du dalam rumah ni. Apa saya tak keluar? Ikut suka aku lah. Anak aku. Nak pergi jumpa pergi dalam. Sebab kadang-kadang ada unsur tabarruj. Tidak? Memanglah kita pakai nikah, tapi ada unsur tabarruj tak? Ada tak? Ada unsur tabarruj tak? Crown. Perasan tak? Baju bling-bling. Perasan tak? Teringin. Kan? Teringin. Baju bling-bling. Betul tak? Ada manik-manik. Betul tak? Benda ni tabarruj ke bukan? Tuan-tuan jawab. Aku jawab, orang marah. Nanti kalau orang tanya aku, siapa cakap tabarruj? Jemaah Surah Hitam. Senang. Tabarruj ke tak? Tabarruj. Ni, pakai celak-celak ni. Tabarruj ke tak? Tabarruj ke tak? Tabarruj. Bila tabarruj, orang yang boleh kita nikah, laki-laki yang boleh nikah ke anak perempuan kita ni, tengok kita, haram tak? Haram selut. Tahu pula. Hak marin Ustaz dah buat, kita taubat dengan Allah. Yang tu kita terlepas pandang. Yang akan datang, kita langgar juga perintah Allah, bermakna kita terang-terang melawan Allah. Kita lawan juga. Apa nak buat Ustaz? Lawan. Samalah kita macam Siti Kasim. Kenal tak Siti Kasim? Samalah. Dia tolak hukum lain, kita tolak hukum tabarruj.
Dia tolak hukum perundangan Islam. Dia tolak hukum aurat. Kita tolak hukum tabarruj. Sama tak? Sama lah. Cuma part lain-lain. Dia makan paha, kita makan tengkuk babi. Yang macam tu lah. Lebih kurang lah. Tapi tetap haram. Macam Ustaz Malan ni. Orang ni semangat ni lah ni kuliah. Berpeluh-peluh. Baik. Kitab Minhajul Abidin. Masya Allah. Seronok malam ni, seronok. Kita mengaji lama dah, bila nak amal kan? Kena amal lah. Kita mengaji lama dah. Memang nak amal Islam ni susah. Nabi sampai cakap, gigitlah agama itu dengan gigi geram. Umpama gigit dengan gigi geram, maknanya tak boleh gigit dengan gigi kacip. Benda kalau gigit dengan gigi kacip, antara dua. Benda tu lepas, gigi patah. Dengan geram ni dia kuat. Mana Nabi suruh pegang sungguh-sungguh. Sampai Nabi ibaratkan Islam ni macam kita genggam bara api sehingga menjadi penuh. Sungguh nak amal. Semua orang takkan suka kita, orang akan benci kita, tetapi kita dapat kasih sayang orang benci kita, tak dia mati dulu, kita mati dulu. Tapi kita nak kasih sayang Allah supaya di akhirat besok kita senang. InsyaAllah orang perempuan ya. Orang perempuan tidur dah. Dia jauh-jauh sandar pula tu. Dan ada pun ada orang perempuan paling best duduk pakai telekong. Dia yang paling tak sejuk sekali kan. Kita sejuk kan, dia tak sejuk, dia pakai telekong. Alhamdulillah. Dan ada pun khauf, takut khauf, maka bahawasanya wajib atasmu wajib takut, bukan sunat takut, wajib takut. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Khauf, takwa, sama lah tu. Khasyah, lebih kurang tu. Betul ulama kata takwa satu kalimat 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Orang yang takutkan Allah kena ada 4 sifat yang dasar. Apa dia? Taubat. Lalu taubat dengan Allah. Sebab kita sering jatuh kepada dosa dan maksiat. Itu guru saya dia pesan, dia kata kalau boleh surat khabar jangan bacalah. Pasal apa? Sebab apabila kita tahu akan kesalahan orang lain, kita akan menjadi saksi di akhirat. Hak yang buat salah ni dia akan tarik kita. Ini kata pendapat syekh kami lah kan, mungkin ada pendapat hal lain. Syekh kami kata janganlah, kalau boleh jangan baca surat khabar. Sebab apa? Sebab jika kita tahu akan kesalahan orang lain, pada ketika itu kita akan didakwa untuk menjadi saksi di yaumul akhirah. Sebab zaman itu, zaman akhirat ini, zaman yaumul masyad adalah zaman pendakwaan. Satu masa pendakwaan dan orang semua akan tarik kita. Dia tahu. Baik. Ini taubat. Qaf, qanaah. Buang sifat tamak. Qanaah ni memada-mada, iaitu bersyukur dengan barang yang dianugerahkan oleh jangan ada tamak. Jangan ada tamak. Bila datang tamak, datang hasad. Datang tamak, datang iri. Datang tamak. Allah tu tahu apa yang Allah letakkan, apa yang Allah Ta'ala lakukan dan apa yang sesuai dengan keadaan kita. Lepas tu syukur dengan Allah. Syukur dengan Allah. Sekarang kita duduk macam ni, syukur dengan Allah. Dan Allah itu tahu memindahkan kita ni tadi. Jangan kita fikir banyak-banyak. Itu sekarang kita pening kepala, tuan-tuan. Kita pening. Kita pening ni bukan masalah akhirat. Kita pening dalam masalah dunia. Macam mana nak kaya? Dia pening.
Waqi'ah baca dah. Duha orang buat 4, dia bantai 8. Tak cukup 8 kali 2 16. Tak kaya juga. Jangan peninglah. Sebab Allah suruh usaha. Jangan tinggal usaha yang meletakkan kita di mana itu tapi peninglah pasal akhirat. Pasal apa sampai sekarang aku tak boleh bangun tahajud? Pasal apa sampai sekarang aku tak boleh beramal? Pasal apa sampai sekarang aku jauh dengan Allah? Pasal apa sampai sekarang aku tak gemar dengan agama? Sebahagian daripada agama aku gemar, aku suka, tapi sebahagian yang lain aku tidak suka. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu ini beriman pada setengah kitab dan kamu kufur pada setengah kitab? Setengah beriman, setengah tak beriman. Itu dia. Baik. Taqaf waw wara'. Sentiasa berhati-hati. Orang takwa ni sentiasa dhabit bagi amal. Dhabit dia, berhati-hati. Bukan tak jatuh pada maksiat. Siang tadi ada sahabat jumpa saya. Allahu Akbar. Ustaz, dia kata macam mana jalan supaya kita ni tadi boleh terus naik, kata. Ataupun istiqamah lah dalam satu amalan, kan? Kadang-kadang amalan yang kita buat dia kurang-kurang, lepas tu okey, kemudian naik-naik kurang-kurang. Saya kata baguslah yang macam tu. Kalau maintain saja, naik saja, kita takut kita kita kata kita perfect. Maintain saja, kita pun rasa kita sempurna. Ada jatuh bangun, kita pun pada waktu tu, Allah, pasal apa aku tak boleh baca Quran? Datang dia mujahadah. Nampak tak? Seronoklah amalan yang ada mujahadah. Kalau tak kita belagak. Akulah ahli syurga, yang lain neraka jahanam. Mampui. Sebab kita ada turun naik. Jangan kita letak tempat kita dengan Nabi. Jangan kita letak tempat kita dengan sahabat. Kita tengok diri kita dulu. Kita letak tempat kita dengan Nabi. Makan naik. Jangan tengok tempat tu. Kita tak layak langsung nak bandingkan diri kita dengan Sayyidina Muhammad. Langsung tak layak. Kita bercakap ini tahap kita. Kita bercakap ini maqam kita. Kita tahulah. Memang orang tengok kita okey. Di rumah, siapa tahu kita? Siapa tahu yang kita ni 6 jahanam? Di luar memang okey, nampak soleh. Di rumah baru tahu. Sebab yang tahu siapa kita adalah isteri kita. Dia kenal kita luar dan dalam. Memang nampak okey. Rupanya kita pemarah di rumah. Tak boleh anak bising sikit kita dah. Weh! Nampak tak? Weh, bising tu. Tak reti jaga anak ke? Tengok muka soleh. Tahu tu. Time mengaji lah. Rupa di rumah kita 6 jahanam. Sebab itu kita kenal siapa diri kita dan kita tidak boleh tipu diri kita. Dan yang mengetahui akan diri kita hanyalah Allah. Lepas itu kita bercakap atas zon kita. Jangan kita bercakap atas zon yang tak layak untuk kita. Ustaz cakap macam ni, dia kata Nabi. Oh, dia dah fikir kita dengan Nabi. Jangan. Apa ni, tidur saja. Nabi semayang bengkak kaki. Dia dah. Oi. Oh, mampulah. Kan? Ya. Nak bandingkan kita dengan Nabi, jangan tersinggung Nabi. Tak layak kita nak bandingkan kita dengan Nabi Muhammad. Sebab kita bengkak kaki bukan semayang, kita bengkak kaki gaut. Mana nak bandingkan Nabi? Kita bengkak kaki sabit menteka darah.
Nabi bengkak kaki sabit ibadah. Jauh. Nak compare tu jauh sangat. Jadi janganlah kita bandingkan kita dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itibak sajalah. Baik. Sikit-sikit lagi 8.50. Masya-Allah. Allahu Rabbi. Ya, pada takwa itu yakinun billah. Orang yang boleh khauf, yang boleh takut kepada Allah, mestilah orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahawa engkau lazimkan dia kerana dua perkara. Pertama, kerana menakut ia daripada mengerjakan maksiat. Bila ada sifat takwa, jadi takut kita dalam mengerjakan maksiat. Ada sifat takwa. Yakin ni salah satu jalan dia adalah tahqiq. Jika tidak tahqiq, iman yang tahqiq tidak boleh yakin. Tak tahqiq, tak boleh yakin sebab dia tak benar-benar tahqiq. Saya tanya tuan-tuan, ini apa ni? Saya kata telefon lah, telefon Samsung. Tuan-tuan ikut cakap saya tak? Saya kata ini telefon Samsung. Tuan-tuan cakap apa? Air botol mineral Ustaz, bukan Samsung. Tak, Samsung. Gila Ustaz. Ini nama dia tahqiq. Makna tuan-tuan tidak berubah. Kalau tuan-tuan kata ini botol mineral Ustaz, saya pun kata tak, telefon Samsung. Lah. Itu nama dia bodoh. Dalam Aqidatul Najin katanya jahil. Saya yang cakap bodoh. Sebab nak jadi orang yang tahqiq, kena keluarkan diri dari 4 benda. Jahil, syak, zon, waham. Mana tuan-tuan tahqiq lah. Walaupun saya kata ini telefon Samsung, tuan-tuan kata tak, ini botol air mineral Ustaz. Maknanya tahqiq lah tu. Itu nama dia tahqiq. Macam itulah dengan Islam. Ini Islam. Asal sekali ikut kapi tak apa Ustaz, kata dia. Tak tahqiq lah tu. Itu nama dia tidak tahqiq. Orang yang tahqiq dia pegang itu dalam kalimah la ilaha illallah ada nafi, ada nafi lah, isbat lah. Bila kita dapat menafikan sesuatu yang kena nafi, baru datang isbat. Tapi kalau kita tak tahu nak dinafikan, apa benda lah nak dinafikan ni Ustaz? Boleh tak isbat? Tak dapat isbat sebab kita tak nafi. Contoh, Islam baik, Islam bagus, Islam betul. Yang nak dinafikan, nak nafi apa? Bila isbat, Islam betul, Islam bagus, Islam sempurna. Sebab Allah sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Nak nafi apa? Selain daripada Islam, tak betul lah, tak sempurna lah, tak boleh ikut. Faham? Itulah dikatakan la ilaha illallah. Nafi isbat. Bukan nak dinafikan selain Allah sahaja. Islam pun daripada Allah. Pegang Quran kalam Allah. Macam tu lah, selesailah. Tahqiq lah.
Bila tahqiq selesailah tuan-tuan, datang yakin. Barulah kita yakin, baru datang takut. Sebab kita dah yakin dengan takut aku, betul Allah kata besok akhirat macam ni, besok akhirat susah, titian sirat macam ni, neraka macam ni. Yakin aku, sebab kita telah yakin dengan Allah, kita telah tahqiq dengan Allah. Seronoklah amal Islam, seronoklah amal Islam, seronoklah ikut Nabi. Sebab telah apa itu sahabat-sahabat dulu boleh mati dengan Islam, sebab tahqiq. Sebab dia nampak tu, dia nampak bidadari. Kata kelak saranan saya lah, nak buat satu benda, tuan-tuan pandang syurga, pandang syurga kan. Orang marah tuan-tuan, nak pakai serban, nak pakai sugi, nak pakai amal sunnah ni, nak pakai jubah ni kan. Tuan-tuan pandang apa? Pandang syurga. Tengok, bayangkan syurga. Dalam hadis saya sebut kan, bidadari macam mana tuan-tuan bayang. Jangan tuan-tuan bayang perempuan muslimat belakang ni tak ada tandingan langsung, gigi rongak. Bayangkan bidadari Allah, Masya Allah, tak ada tandingan lah. Apa mahar dia? Solat tahajud. Wah, aku kena siap ni, sembahyang tahajud, kerana aku nak nikah dengan bidadari Allah. Mana mungkin orang yang sembahyang tahajud tak sembahyang fardu 5 waktu? Ada ke? Dia kerja di sembahyang tahajud dia. Ada pernah jumpa tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Janganlah senang lah Ustaz, tak payah sembahyang subuh, sembahyang tahajud dia. Segi akal tak pernah kita jumpa orang yang boleh bangun sembahyang malam, dia tak sembahyang 5 waktu. Ya, ambil sikit lagi ya. Maka bahawasanya nafsu ini sangat amarah. Nampak? Nafsu ni jahat ya. Nafsu ni jahat. Dia suruh berhenti ceramah, dia suruh berhenti mengaji. Ni kejap tengok jam pukul 9 dah ni, kata dia. Ya. Baik. Memang dia tak bagi, tak bagi duduk syurga lama-lama. Keluarlah syurga dia kata. Yakni menyuruh dengan kejahatan. Maknanya bila dia suruh dengan kejahatan, dia tak bagi kita buat kebaikan. Betul ada anak mak ni kadang-kadang nampak macam dia suruh buat jahat, tak? Mainlah pisau tu, main. Ambil yang besar sekali. Mana mak kita suruh main pisau ke apa? Dia marah sebab kita tak dengar cakap. Tapi bila orang dengar, tengok Pulan bin Pulan disuruh anak dia, bukan suruh main pisau, pedang samurai bagi dia nampak. Padahal kalam mak dia kalam marah sebab tak dengar kata, tak dengar cakap. Ini dalam bab tarbiyah ya. Itu dalam bab tarbiyah. Ada anak kadang-kadang tuan-tuan, bang bangun sembahyang, bangun. Ada anak bangun cakap bang sembahyang lah, dia tak bangun. Bawa air satu timba tuan-tuan, belum curah lagi, baru nampak air baru bang bangun. Nampak tak? Ada anak nampak air tak bangun, curah pun tak bangun-bangun. Ini sejarah tuan-tuan. Sejarah main ya. Kena air tak bangun tuan-tuan simbah dengan minyak hitam baru bangun. Masakit kan, kenapa dia tidur? Saya dah pelajar tuan-tuan, pelajar simbah air dia boleh tidur lagi. Sampai saya sarankan dia masuk pertandingan tidur sedunia. Berdiri boleh tidur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia tuan-tuan, Masya Allah Akbar. Berdiri boleh tidur macam helikopter. Hari-hari kena marah dengan saya tuan-tuan. Ya. Tapi itulah. Sekarang ni dia jadi pelakon pula tu, saya heran tu. Tak ada saya tengok dia jadi pelakon, dia tidur je kerja kan.
Kau bahagian tidur. Tak ada pula. Pandailah bawa kereta, pandai pula dengan perempuan. Kau boleh tahan juga kau ya. Kemarin datang jumpa saya. Allah Rabbi. Itulah kan. Allah. Tapi itulah jadi pelakon. Cuba jadi ustaz, kecantiklah sikit jadi siap masjid ke. Pelakon pilih dia. Tapilah memanglah ketentuan Tuhan atas dia nak buat macam mana. Ambil. Lagi ambat cenderung kepada kejahatan. Ni sifat amarah. Macam kita cenderung tak kepada kejahatan. Lawan dia, kita benci tak kepada kebaik. Orang yang gemar kepada kejahatan, lawan dia benci dengan kebaikan. Ya? Baik. Kita tengok kita. Zikir macam mana? Kita benci tak zikir? Kita benci tak selawat? Kita benci tak hampir kepada Allah? Bila kalau kita benci dengan kebaikan, bermakna ada ruang untuk kecenderungan kepada kejahatan. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Ya? InsyaAllah setakat ni pertemuan kita insyaAllah. Kita jumpa pada Sabt Ahad yang ketiga bulan ni insyaAllah. Kita jumpa insyaAllah. Bulan ni kita mengaji 2 kali insyaAllah.